Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah bagi mata pelajaran PMK 2292D Pendidikan Inklusif dalam Pendidikan Islam, Ustaz Khalid bin Saad alias Jamil. Bagi tugasan 2 secara pembentangan kumpulan ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan tajuk kolaboratif khidmat sokongan antara badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada diri saya sendiri, Nuraini Hazikah binti Abdul Rahman, Ustaz Muhammad Afiq Hafizan bin Abdul Rahman, Ustazah Nur Syafira binti Yusni dan juga Ustazah Nur Ida binti Kuanting. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini. Okay, maksud kolaboratif ialah menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2007, kolaboratif bermaksud erat dari segi kerjasama antara kedua-dua pihak ataupun lebih. Okay, maksud erat di sini perhubungan di antara satu individu dengan satu individu yang lain. Okay, dalam proses kolaborasi ini, kumpulan pelbagai disiplin atau dikenali sebagai multidisciplinary team akan memainkan peranan yang sangat penting bagi menjayakan kolaborasi khidmat sokongan ini. Okay, maksud khidmat sokongan pula, menurut Cook and Friend tahun 1991, mendefinisikan khidmat sokongan sebagai satu gaya perhubungan secara langsung sekurang-kurangnya antara dua kumpulan yang bersetuju dalam membuat keputusan untuk mencapai matlamat yang sama. Maksudnya di sini khidmat sokongan ni dia ada daripada dua kumpulan yang berbeza bersetuju untuk mencapai matlamat yang sama. Okay, dalam proses kolaborasi khidmat sokongan ini, kumpulan pelbagai disiplin yang dikenali sebagai multidisciplinary team tadi, dia terlibat secara langsung dalam memainkan peranan yang sangat penting sama ada badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan NGO. Okey, ini termasuklah peranan bagi seorang ibu bapa dan juga keluarga maupun seorang guru biasa. Okey, saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya sambung peranan ibu bapa dan keluarga. Okey. Menurut Morris dan Jackson 2002, walau apapun kekurangan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang anak itu, ibu bapa tetap bertanggungjawab memastikan perkembangan sosial, emosi, linguistik dan kognitif kanak-kanak dipupuk. Okey. Ibu bapa ni merupakan pelapor yang baik dalam membantu pakar-pakar perubatan menaksir kategori murid berkeperluan khas. Yang pertama, penerimaan ibu bapa terhadap anak-anak yang dikategorikan sebagai murid berkeperluan pendidikan khas. Yang kedua, mempunyai kesedaran tentang perkembangan anak mereka. Yang ketiga, mengetahui saluran yang terbaik untuk membesarkan dan membantu anak berkeperluan khas. Okay, yang seterusnya, mengikuti perkembangan semasa anak mereka serta perkembangan tentang program pendidikan khas. Kemudian menghantar anak berkeperluan khas mereka untuk menerima pendidikan, rawatan perubatan dan segala program intervensi. Okey. Kemudian ibu bapa murid berkeperluan khas juga tidak ketinggalan turut hadir ke sekolah untuk melihat pencapaian anak mereka. Dan yang akhir sekali, keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam memberi sokongan kepada murid berkeperluan khas untuk mendapatkan pendidikan. Ahli-ahli sosiologi telah mendapati bahawa dengan sokongan tinggi daripada keluarga, murid-murid ini akan mencapai tahap prestasi yang tinggi. Seterusnya, peranan guru biasa pula. Pertama, peranan guru biasa ni mestilah melibatkan diri dalam menjayakan program pendidikan inklusif. Okey, yang kedua, sentiasa memberi info kepada ibu bapa
mengenai pendidikan murid berkeperluan khas yang menyertai program inklusif. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, berperanan seperti guru pendidikan khas, iaitu memberi bimbingan kepada murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif tu, okay, dan juga dalam pembelajarannya. Okay, seterusnya saya serahkan pada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafira binti Yusni akan meneruskan pembentangan pada hari ini mengenai badan kerajaan yang berkolaboratif dalam pendidikan inklusif. Baiklah, Kementerian Pendidikan Malaysia merancang, mengurus dan melaksanakan program-program Jabatan Pendidikan Khas memastikan polisi pendidikan sedia ada untuk murid-murid berkeperluan khas. Okey, badan kerajaan yang terlibat adalah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Negara dan Masyarakat. Baiklah, bagi peranan badan kerajaan Kementerian Kesihatan ini, mereka berperanan dalam menyediakan program imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak berkeperluan khas serta melakukan diagnostik awal. Kementerian Kesihatan ini juga mereka akan merancang program intervensi awal yang paling sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Baiklah, maksud bagi program intervensi awal ini adalah sebagai contoh memberi khidmat nasihat, rawatan awal kepada kanak-kanak keperluan khas ini. Seterusnya, peranan bagi Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Mereka bertanggungjawab terhadap pendaftaran setiap warga negara berkeperluan khas. Maksudnya di sini, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ini mereka bertanggungjawab dalam mendaftar atau mana-mana warga negara berkeperluan khas ini, mereka akan berdaftar di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Seterusnya, mereka juga akan menyelaraskan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh individu berkeperluan khas. Jika dilihat dari aspek program pendidikan inklusif di sekolah, sekiranya kemudahan atau fasiliti untuk PPI atau program pendidikan inklusif tidak mencukupi di sekolah, maka Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ini mereka akan menyelaraskan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh pihak sekolah, terutama bagi PPI, program pendidikan inklusif, kerana mereka inilah yang menyediakan segala kemudahan untuk keperluan khas. Dan peranan yang seterusnya adalah bertanggungjawab dalam pemberian allowance individu keperluan khas. Sekiranya kerajaan memberi allowance kepada golongan keperluan khas ini, jadi bermakna Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat inilah yang akan bertanggungjawab dalam pemberian allowance tersebut. Dan peranan yang terakhir adalah bertanggungjawab terhadap program-program pemulihan dalam komuniti yang menawarkan perkhidmatan intervensi awal, rehabilitasi dan pendidikan. Sekian itu saja pembentangan daripada saya dan pembentangan akan diteruskan oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kami. Beralih kepada bahagian badan bukan kerajaan. Kolaboratif badan bukan kerajaan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Tugas mereka iaitu mengesan dan menjalankan rawatan, pembelajaran dan penerimaan kanak-kanak autism. Memberi bantuan dan nasihat kepada keluarga kanak-kanak autism serta memberi penerangan kepada ibu bapa, para profesional dan orang ramai. Yang kedua iaitu Tas Putra Perkim. Tas Putra Perkim berperanan memberi asuhan-asuhan kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak cacat anggota dan mental. Mereka diberi latihan kekuatan mental dan fizikal. Yang ketiga, Persatuan Orang Buta Malaysia. POBM, iaitu Persatuan Orang Buta Malaysia, menjalankan aktiviti seperti mengesan murid-murid buta untuk didaftar dan dirujuk.
Mereka menjalankan program tindakan awal early intervention. Mereka juga menjalankan program prasekolah, menjalankan program penglihatan terhad dan memberi nasihat kepada para ibu bapa. Yang terakhir, Malaysian Care. Malaysian Care telah mewujudkan pusat taman asuhan bagi murid-murid cacat pendengaran di sekolah-sekolah khas. Mereka dibantu oleh guru-guru dari Sekolah Wisma Harapan, Brickfields, Kuala Lumpur. Sekian dulu daripada pembentangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.